Kepada anda yang telah biasa dengan hubungan rambang pasti tahu video yang kami hasilkan adalah panjang. Saya tahu ada kalanya yang panjang boleh bikin senak dan yang pendek tidak pula memuaskan. Oleh itu, untuk mendapatkan nikmat daripada hubungan rambang, saya akan hasilkan dua versi. Satu video versi panjang di channel saya @samad dan kedua versi pendek di channel kedua saya Hubram @samad dan Surya. Kita perlukan kepelbagaian yang panjang dan yang pendek. Barulah seronok hidup ini. Teruskan menjalin hubungan rambang. Joe dah buat solo album. Kemungkinan lebih awal daripada Hillary, Samad, Man. Saya rasa lah Kan? masa tu kan zaman apa ni, yang setahu saya zaman yang gitari-gitari dunia seperti Vai, Joe Satriani, masa tu dia baru keluar konsep solo instrumental gitar. Yang saya tahu masa tu Steve Vai, apa dia punya tajuk saya lupa. Lepas tu Satriani Surfing with the Alien. Zaman tu lah saya belilah semua dia orang punya kaset. Jadi saya macam tak sangka yang company Warnada ni offer saya. Masa tu ada beberapa company offer saya, SRC. Tapi masa tu saya macam belum faham lagi pasal industri. Jadi saya macam saya tak nampak masa tu kan. Jadi masa tu saya sedang bekerja dalam Warnada tu. Jadi saya macam tak apalah, saya dalam Warnada tu saya stick on je terus lah. Jadi maknanya saya terus sambung kontrak buat solo album tu, so, instrumental gitar. Siapa yang membesar usia kita dan meminati music rock? Saya rasa rata-rata peminat muzik rock akan letak nama Joe sebagai seorang pemain gitar yang top level lah. Sebelum tu saya nak rewind ke belakang dulu. Sebenarnya Joe ni keturunan ataupun ahli muzik ke apa? Kalau nak kita kaji macam saya punya saya punya kerabat ataupun saya punya atuk-atuk semua, adalah macam atuk saya dulu masa saya kecil-kecil, ada barang-barang Ghazal. Masa saya belum sekolah lagi masa tu kan. Okay. Itu belah mak saya lah. Saya ni kira darah campur lah. Darah campur macam mana? Darah campur. Macam mak saya tu dia keturunan Jawa. Macam ayah saya tu memang keturunan Melayu lah. Jadi macam ayah saya ni tak ada keturunan atau macam muzik kan. Tapi di belah-belah orang tua saya yang ayah ni, dia lebih pada yang setahu saya lah, orang tua saya cerita dia macam ada sikit-sikit alim ulama' lah. Jadi macam yang mak saya ni, kabat-kabat mak saya ni, pakcik-pakcik saya semua dalam muzik lah, ada muzik lah. Jadi dalam pembesaran masa saya kecil-kecil tu, saya dah nampak macam dia orang main macam lagu Selway, Black Knight, masa zaman-zaman The Mercies, Deloitte. Masa tu saya ingat lagi, darjah 3, darjah 4, pakcik saya saudara bawa naik basikal, tengok dia orang praktis. Lepas tu majlis dia orang dah form semua kan, majlis kahwin. Kat situ lah saya tengok, dia orang best tu. Masa dia punya jack, kabel, keriting semua kita orang dah, masa zaman tu dah ada lah. Ni pakcik belah mak lah ni? Belah mak Jawa semua lah. Johor kat mana Johor? Johor kat Labis. Labis Johor. Okey. Stadium lah. Telakin Labis. Labis Johor. Saya pun lahir kat Johor juga. Di situ lah pakcik belah mak Deloitte, Mercies. Johor membesar daripada music background yang macam tu. Saya didedahkan macam komuniti masyarakat nama kampung Sungai Katum memang jauh lah.
Jadi macam music The Mercies, Deloitte, Coast Plus. Macam Ramadan macam gini kan. Kita orang ambil gitar, kejut orang sahur, keliling kampung nyanyi lagu Coast Plus tu. Mari kawan semua, lagu gembira. Kita orang keliling kampung dengan gitar macam tu lah. Pertama masa tu budak lagi. Trio Bimbo follow lah yang God Bless masa tu lah. Saya jumpa God Bless 2 tahun sudah. Apa instrumen yang first yang Joe pegang? Gitar lah. Bila Tapi tu? Masa dengan adik-beradik, saya adik-beradik 3 orang. Saya pun tak tahulah dalam rumah tu atuk saya ke orang tua saya ke dah ada satu keyboard kecil, satu gitar masa tu kan. Jadi macam adik saya bertiga ni, 3 orang, masa tu saya dah boleh main dah. Kejap saya main keyboard, kejap saya main drum, kejap saya main gitar. Adik-beradik saya tukar-tukar masa tu. Kalau time-time lepas-lepas maghrib aja tu kan, saya mulalah semangat tu nak macam jam 3 tu. Tapi adik saya ni boring lah, malas lah apa kan. Saya paksa lah. Tapi masa tu masa sekolah rendah masa tu. Lelaki yang serius memang saya gila betul lah masa tu. Lepas mungkin umur saya dalam umur 10, 11 macam tu, baru saya dengar macam Rainbow, White Snake, macam White Snake punya album yang Yai Gogin, yang gambar yalah White Snake yang Yai Gogin punya album tu, Rainbow, Man Silver Mountain. Masa saya dah dengar lah, umur 11 tahun macam tu. Rainbow. Masa tu lah saya dengar kaset, saya pinjam, kira pangkat tu pakcik lah, saya pinjam, saya dengar, lepas tu saya cuba ikut. Saya try ikut lah dengan gitar kan. Tapi tak adalah benda tu detail apa macam mana kaset tu macam tu kan. Maknanya saya dah tahu lagu tu. Siapa yang ajar gitar mula-mula? Saya rasa tak ada ajar lah, sebab saya punya environment tu, pakcik-pakcik saya yang sebelah jiran tu main gitar. Memang kampung tu, memang kampung Sungai Gatum, environment tu sedang membuat kita macam tertangkap jadi macam pakcik saya ni, memang pakcik saya tak, dengan pakcik saya ni saya tak pernah panggil dia pakcik ke paman ke. Tetapi saya panggil mat je. Sampai sekarang dia ada sound system ke sekarang kan. Jadi dia yang saya cari lagu. Okey Jol, kau cari lagu ni. Lagu kita nak main lagu. Macam lagu-lagu macam majlis kahwin kan, kena ada lagu 60-an. Saya ingat lagi lagu Dugaan Kasih, Dara Pujaan tu semua. Tapi masa tu saya rasa macam lagu ni senang je. Macam saya cari kata macam kan. Masa tu saya tak ada nak study pasal sound, tak ada pasal benda tu. Saya cocok je. Macam pakcik saya bawakan amp apa semua, nak praktik kat Belai Raya. Dia tahu saya dah cari lagu tu. Bila saya dah dapat lagu tu, katalah lagu 60-an dah dapat, baru saya bagi pada bassist, saya bagi pada yang second rhythm. Juga akan ajar dia orang ni. Ajar dia orang. Macam itu lah. Jadi benda tu saya rasa tak ada orang ajar. Wow, natural memang pasal gift. Kita kecil-kecil, macam orang tua saya, macam ayah saya pula kan, zaman Catrice masa zaman tu kan. Memang saya dah didedah macam Boney M, macam Cliff Richard zaman tu. Tapi masa tu memang saya budak lagi, masa tak sekolah lagi tu. Belum sekolah lagi, zaman-zaman Piri Hitam tu kan. Saya dah masuk dah dengar. Lepas tu saya curi. Semua lagu ni Joe dengar memang boleh tangkap lah, memang boleh masuk. Dia dah masuk dalam kepala. Lepas tu curi apa dia cakap? Nak cakap apa dia? Lepas tu curi. Apa saya nak cakap? Bila dah dengar lagu ni macam orang tua saya ni pula, dia suka auto modified dia punya apa nama, dia punya power amp apa semua, dia beli cartridge, nanti dia tambah dia. Nanti saya curi wire tu kan, saya ambil speaker kecil, saya letak bawah saya punya tilam. Untuk apa? Saya sambung ada speaker kat situ, saya nak tidur. Dia orang tak tahu, orang tu tak tahu. Ambil wire apa semua, pasang masuk kat katil, bawah katil. Jadi bila orang tua saya main lagu tu, saya dengar kuat. Ya Allah. Kemaruk nak dengar benda mesti nak dengar. Tu zaman saya memang kecil gitu. Ini antara 10 tahun 6 tahun hingga 10 tahun lah ni. Sekolah rendah tu. Masuk. Kali pertama pegang gitar agaknya umur berapa? Bila pegang dengan serius nak belajar chord semua tu.
Kalau nak ikutkan umur saya lepas sekolah, berhenti sekolah, umur saya 15. Itu dah kira macam orang tua saya ni pula dia punya kawan-kawan dia memang apa orang cakap bangsa Cina ni kat Labis. Dia ada geng-geng Persatuan Hokkien apa semua kan. Macam orang tua saya ni, saya cakap lah terang lah, dia memang ada kelab main mahjong kan. Jadi kawan-kawan dia kan. Jadi saya berhenti sekolah tu yang saya masuk Yamaha Music School. Lepas tu orang tua saya dia cakap, Zul, kau pergi dekat taman kawan abah ni, dia nak pakai main gitar. Tu saya join dengan Persatuan Hokkien punya band tu. Band semua Cina. Lagu-lagu macam mana? Semua lagu Cina lah. Kalau macam lagu-lagu orang putih macam Santana, macam gitu lah. Tapi semua Cina lah, lagu Cina lah. Ni lah gitar umur saya 17. Ni lah gitar dia. Ya Allah. Berapa beli ni agaknya dulu? Ini saya tak tahu. Ini memang Persatuan Hokkien punya sampai sekarang. Baru ni saya pindah habis 2 tahun lepas saya pindah. Saya tanya Akyong. Akyong tu memang baik lah. Dia memang support dia baik dengan saya lah. Tapi dia dah berumur sekarang. Dia dah rasa dah 70-an lah, 70 lebih umur dia kan. Jadi saya cakap, Kyong, gitar jaga lagi ke? Cakap, gitar ada, yang lain semua dah kena banjir. Jadi dia selamatkan gitar, ada bass lagi, apa dia punya echo tape yang macam Blackmore pakai semua ada. Masa zaman saya pakai tu semua yang stack Fender apa semua barang besar-besar. Lepas tu yang sound system untuk Expo semua dia orang ada. Jadi macam gadget-gadget ni saya dah jumpa dah. Macam apa DS1, Ibanez apa Tube Screamer semua dia orang dah ada dah masa zaman tu. Masa tu je. Saya dah pakai dah. Jadi inilah gitar yang saya pegang masa saya join Persatuan Hokkien. Jadi dia cakap, "Jo, ada lagi gitar tu." Jadi saya minta kebenaran ni saya pakai sekarang lah. Dah berapa tahun dah simpan ni? Ni kira daripada tahun 70. Minta kebenaran daripada tahun dulu. Tak, masa ni masa saya join dia orang, memang saya pakai gitar ni lah. Gitar ni. Jadi bila saya baru pindah ni mungkin 3-4 tahun lepas saya balik Labis, saya jumpa Akyong ni. Jadi saya minta, Kyong, saya pakailah gitar ni. Tengok ada lagi original semua. Mata saya tak nampak sangat. Ni Fender apa? Stratocaster. Strat tahun bila ni? Tahun 70 ni. 74. Ini tunjuk kat edit ni macam mana perasaan dia ni. Lepas tu dia bagi kebenaran untuk simpan. Sekarang saya pakai lah, saya jaga lah. Tu dia cakap macam dapat satu pedang macam itu lah. Bila saya pakai gitar lain, saya tak macam tak ada perasaan macam tu. Dia selama ni tu pakai gitar apa? Saya memang masa saya kerja dengan orang Nada, memang saya dah pakai macam-macam gitar. Saya macam saya punya album lepas saya pindah EMI. Habis kontrak dengan orang Nada tu, saya pindah EMI. Saya buat Jasyat Lia punya album. Jadi saya cakap dengan manager tu masa tu, arwah Abang Bami. masa tu kan. Saya cakap saya nak gunakan gitar untuk sound biar cantik sikit lah album Jasyat Lia tu. Jadi pagi tu lah saya pergi Bentley. Saya dengan kita orang lah pergi Bentley. Saya ambil 2 biji gitar tu. Saya ambil Fender Malmsteen Japan, Ibanez Monkey Hang. Masa tu baru keluar. Masa tu tahun 91 tu. Harga 3,780. Saya ingat lagi Ibanez tu. Tapi lepas tu saya macam boring tengok gitar tu. Kenapa? Saya ambil parang, saya kapak kan. Ya buang dia punya monkey tu. Lepas tu saya jual kat Memu 400 tu. Ya Allah. yang Fender Japan tu Malmsteen saya tak ingat lah. Kat Pontian kat mana. Lepas tu kan arwah M. Sharif masa tu masa kontrak dengan Wanada. Masa album solo tu. Jadi saya minta gitar juga. Saya nak cari Fender. Jadi pihak Wanada cakap, okey, arwah M. Sharif dia nak bagi saya lah. Pergi rumah dia, pergi arwah M. Sharif punya rumah. Saya dengan masa tu PR, Abang Mi juga lah arwah lah. Pergi lah. Saya tengok gitar arwah banyak betul kat rumah dia, Kampung Baru. Jadi dia suggest kan, Jo, awak ambil yang ni. Tu yang gitar merah tu. Lepas tu, tahu? Lepas saya dah rekod lagu tu lagu tadi yang saya main tadi, tu pakai arwah M. Sharif punya gitar, Fender tu. Lepas dah rekod tu? Lepas rekod tu,
Saya tak ada duit, saya pergi jual kat room. Lepas tu jumpa arwah, jumpa kat kedai mak arwah. Jo, kita okey lah. Alamak bang, saya dah jual bang. Ya Allah, kau pergi jual apa? Saya masa zaman tu memang tak kisah langsung lah. Saya tukar-tukar gitar. Gitar tu macam senang saya dapat lah masa tu. Tapi ada kerja lah. Yang gitar M. Sharif tu memang dia bagi hadiah lah ke dia bagi? Saya tak tahu, mungkin pihak Warna Adab ada bayar ke. Tapi yang saya tahu, saya ambil je masa beli rumah dia tu. Fender apa? Fender 70s lah macam ni. Macam ni juga? Color merah macam tu. Itu yang dalam album, cover album tu. Dekat museum, gambar poster tu dekat museum negara tu. Subuh-subuh dah pergi museum, bergambar dekat tengkorak. Kebetulan lah. Pesta hantu Pameran tengkorak. Masa tu siapa menteri tu? Yang pakai botai tu. Dia yang tunggu. Subuh-subuh dah tunggu saya nak bergambar kat tengkorak. Itulah poster tu. 80-an 90-an lebih tu. Apa nama Tan Sri tu? So Jo habis sekolah umur 15. Bapak cakap main dengan band Hokkien tu. Berapa lama? Main di mana? Pertunjukan apa? Main di orang kahwin dewan lah. Sembahyang Cina. Sembahyang Cina seminggu saya tak balik. Kenapa? Kan sembahyang Cina kan di beberapa hari tu. Tiap malam ada tu. Saya duduk lah. Kalau kata saya kat Yongping, kat Yongping lah, kat Gemas tu. Memang sembahyang Cina, tak ada orang Melayu. Saya seorang. Jo seorang Melayu sesat dalam tu lah. Saya seorang. Pakai baju masa tu dah ada dia uniform, baju ropol semua kan. Masa zaman tu lah. Tapi zaman tu memang orang cakap saya punya empire tu dekat Labis memang boleh cakap empire saya dah besar lah. Empire dari segi apa maksud tu? Maksud saya Persatuan Hokkien tu dia kan besar persatuan tu. Satu Labis. Dia menyeluruh lah. Batu Pahat, Yongping kan. Jadi bila saya keluar untuk pergi show macam semayang, hantu tu apa semua kan. Kita pergi konvoy dengan Fiat semua tu. Fiat yang kotak tu yang lama tu. Dekat 20 biji macam tu lah. Tu yang dia orang tengok, Jo ni dah kan dengan Cina semua. Macam masa tu saya dah macam saya tak tahu apa. Yang saya fikir masa tu saya nak settlekan kerja tu. Kan kejap lagi dia bagi lagu. Saya cari kan kejap bagi lagu. Kerja tu selama 2 tahun saya duduk dalam Chinese band tu. Memang kerja saya memang cek lagu. Perform untuk orang punya pertunjukan ke ataupun pertunjukan lah. Semain Cina, parti orang kahwin Cina. I see. Kematian tak adalah. Kematian tak ada pula. Saya pernah borak dengan Tony Spider. Dia main dengan Chinese funeral brass band ni. Kematian? Kematian. Mungkin ada lah. Tapi Jo main. Tapi brass band kematian tu. Yelah dia ada dia punya. Saya stage show tu yang besar stage tu. Yang sound system macam Expo semua tu. Budak lagi masa tu tapi saya main lagu Cina lah. Apa pelajaran yang paling mustahak kali dapat daripada perform dengan band ni? Masa tu saya tak fikir pelajaran lah. Saya fikir macam kerja pun ada. Saya tak fikir kerja pun. Macam duduk sini saya macam ada benda yang tak lepas. Macam tu lah. Macam apa benda ni aku duduk sini ni. Tapi masa tu juga saya ada band yang saya cakap dengan Pak Cik semua tu. Ada lagi. Memang saya dengan band. Jadi memang kalau praktis ke apa ke barang, kalau kita orang ada show macam orang kahwin ke apa ke Expo masa tu, backup artis masa tu dah backup. Jadi dia orang ni yang supply barang sound system tu. Chinese band ni okey ni. Ni yang gitar yang pakai. Jadi masa tu juga tahun umur saya dalam 17-18 baru saya join Bermak offer. Okey. Masa tu Bermak dia dah champion dah. Masa tahun 84 dia dah menang battle Johor masa tu. Bermak ni. Masa tu Bermak penyanyi dia Amit Lavender masuk Bermak, tapi saya masa tu saya tak masuk lagi Bermak tu. Bila saya masuk Bermak, itu yang saya tarik dia orang tu praktis dekat Labis, praktis dekat saya punya port Persatuan Hokkien ni. Tapi saya punya manager tu Chinese ni kan. Dia marah cakap, "Jo, banyak kuat tak boleh lah ini." Macam saya macam tersinggung macam saya nak main purple, nak main rainbow semua kan.
nak main masa tu zaman-zaman Dio pun kan. Jadi saya macam tersinggung lah. Aduh, tak boleh kuat pula sini. Itu yang saya terus belah. Saya pindah Sekamat. Tu saya dah tinggalkan habis tu. Saya terduduk Sekamat. Sebab tu saya serius dah main-main lagu Mak Saleh ni. Saya dah tak, orang cakap dah lupa asal-usul lah. Dah lupa kampung, dah lupa yang Persatuan Hokkien semua. Saya dah duduk kat Sekamat tu. Lepas tu Sekamat pula saya ada manager. Macam Bermak ni, saya punya keyboardist tu, dia classical piano grade 8. Bermak ni. Jadi dia ni kira anak-anak orang berada lah. Jadi saya dah ada barang semua. Tapi barang tak selengkap saya dengan Persatuan Hokkien. Tapi saya puas sebab lagu tu. Dapat main lagu main lagu yang kita nak. Jadi list-list lagu tu saya puas lah. Macam mana geng Bermak ni kenal Jo? Atau Jo kenal dorang? Macam mana asal? Masa battle lah. Masa tu kat Sekamat. Ini juara battle 87 tu ke? 84. Oh, awal lagi. 84. Ni Bermak dah ada. Bermak dah ada dah. Players lain dia lah. Okey, lepas tu? Dia offer saya lah. Jo main band pacik-pacik ni semua? Saya punya orang kampung lah. Saya punya kerabat lah. Main rock juga? Tak? Main campur lah. Campur. Masa tu kan zaman Scorpion, zaman Deep Purple semua, Sweet Charity. Yang drama saya pula duduk Singapura. Masa saya main dengan band-band kerabat orang kampung saya, dia duduk Singapura. Sama juga yang Bermak ni, Rahim ni, arwahnya ni pun dia form Bermak ni dekat Singapura. Jadi bila dia balik Sekamat, dia nak masuk battle tu yang dia form, tu yang dia offer Amit Lavender masuk Bermak. Masa tu yang menang tu. Masa 84 tu, kira Bermak dia pukul siapa tu? Masa tu yang masuk Roy Hurricane, Roy Patriotic tu, RTM tu. Dia band Hurricane dulu. Dia band Hurricane. Lepas tu Den Mayat, Dancers. Hurricane juga. Hurricane saya rasa. Lepas tu Arwah Samad dengan Gersang. Masa zaman tu lah Bermak champion. Dia orang semua kalah. Arwah Samad dengan Gersang dulu? Zaman. Ada La ilaha illallah. Masa tu Bermak pakai Amit Lavender ni. Selepas tu baru nyanyi. Selepas tu baru dia offer saya gitar Bermak ni. Jadi bila saya berhijrah kat sini tu yang saya ikut Amit tu lama. Saya ikut lah merata-rata lah duduk sini. Dulu rumah Bong, duduk rumah Amit. Tinggal dengan Bong merata-rata Macam Bong ni saya punya bassist punya abang ipar. Bong tu. Siapa bassist? Zainal. Bermak. Aup tu dia masuk masa album Najah. Oh, dia dengan Najah. Dia album Najah. Masa tu sebenarnya Bermak tu saya dengan Enal, saya dah nak buat form satu band. Jadi yang Bermak ni pula Wanada suruh buat satu lagi Bermak baru lah. Itu yang dia buat form Najah tu. Jadi masa dia buat rekod tu, dia dah pakai 2-3 gitaris, cuma tak lepas rekod. Tak boleh ikut klik, tempo tak ada semua. Jadi masa tu dia suruh Ellery session, Ellery sibuk. Masa tu siapa lagi, masa tu session semua sibuk lah. Jadi Arwah Aup ni dia call saya. Jo, kau tak payah masuk pun tak apa, kau datang cuma session aja. Kira bayar lah, dia bayar saya. Saya macam tolong lah dia orang lagu album Najah tu. Okey. Jadi saya habiskan 10 album. Dah dia cakap, bergambar sekali lah. Arwah Aup punya, dia punya pandai. Dia punya pandai. Dia punya pandai. Dia pujuk, dia mengurat saya apa semua. Okey lah Aup, boleh lah Aup, tak ada apa. Itu saya bergambar. Masa tu cute lagi lah tu kan. Lagi cute daripada sekarang kan. Zaman tu lah Arwah Aup memang, saya dengan Arwah Aup memang baik lah masa tu. Memang berdua lah. Dia tua daripada kita lagi tua pun tak tua lah, 2-3 tahun tak. Dia tahun 64 dan tu rasanya. Ya. Dalam 2-3 tahun lah. Tapi sejarah dengan Arwah Aup. Banyak cerita. Ada macam dia nak buat babar masa tu kan. Dia cakap jom lah Jo, si Babe masa tu kan. Masa tu gitaris tak ada. Lepas tu si Zali lah. Lepas tu saya cakap, aku tak minat lah aku semak apa masa tu kan. Memang saya masa tu memang saya bukan kaki sosial lah. Bukan kaki saya masa tu praktis ni lah. Masa tu zaman masa ni saya dapat saya beli CD ni, trilogi Sweet ni, Mamsin ni.
Masa ni dia orang offer sana offer sini, saya tak layan semua. Nak praktis ni je. Pasal benda ni saya tak lepas. Ni saya tak lepas ni benda ni. Saya cuba tu saya cakap, lepas seminggu, 2 minggu, lepas tu dah sebulan. Saya tak sedar, rupanya dah 10 tahun benda yang sama saya buat. Saya nakkan rasa tu, apa yang macam Mamsin in way, apa yang dia rasa saya nak rasa, apa yang dia tahu saya nak tahu, rahsia yang dia tahu tu saya nak tahu. Bukan saya nak jadi dia tau. Rahsia dia tu nak macam dia main blues, dia, dia main blues. Benda ni pun sebenarnya Blackmore dah tahu dulu. Dia dah dapat macam dia study Blackmore macam. Ini yang saya tengok, dia ni memang terror gila lah. Saya cakap kenapa dia sampai laju betul dia main lah. Jadi benda tu yang tak lepas. Bila saya nak sosial, member ajak form kan, tu stranger, Nan apa yang masa Musme Black semua buat stranger tu. Sebenarnya Wanada tu dah dia orang dah susun line up tu. Saya sepatutnya pergi Jakarta tu. Saya Black, jadi Black apa ceritalah Mu semua kan. Jadi saya cakap saya tolak. Tanya Black masa tu. Semata-mata tak puas hati. Saya tak lepas. Tak lepas lagi benda ni. Saya cakap saya tengah bodoh. Ya Allah. Orang-orang ketawa-ketawa, tergelak-gelak. Mu siapa, budak-budak Mei, Sofia dia tergelak-gelak apa semua. Macam saya macam aduh, bodoh lah. Aku duduk dalam bilik praktis. Tanya ada orang. Ni masa ni dah rekod bermak belum? Dah, saya dah kerja dalam Wanada tu. Macam dia orang, macam Wanada ni, dia nak saya session. Saya dah session macam-macam lah team. OJ Ahmad Daud lah, Datuk Wahidis lah, apa Mei, Sofia semua kan. Jadi selepas saya settle kerja tu, saya macam tak masuk kepala lah. Dia orang cakap, "Jo, buat macam ni, saya buat." Tapi bukan saya punya jiwa tu tak, saya masih belum faham. Belum faham apa? Segala-galanya tentang bunyi-bunyian gitar ni, permainan karakter gitar ni. Jadi masa tu lah, tahun 91 lah, lepas saya dah settlekan apa saya punya album solo tu. Tu yang saya cakap, ni yang saya nak. Tu yang saya buat simfoni, saya buat 77 yang saya punya. Sound tu yang saya nak. Itulah yang saya nak album tu. Sound tu saya punya kerja. Tapi masa tu mungkin kepahaman saya mungkin dalam 60% lah macam tu. Saya masih belajar lagi, masih mencari. Masa tu Mr. James masa tu A&R bos Wanada tu, dia bagi saya satu buku sound. Saya tak baca pun. Pasal bagi buku sound semua kan. Buku sound. Saya dengan ni Lan Metallion masa tu. Lan Metallion. Sekali dah tu. Jadi masa tu ya keluar FX, Yamaha, ADA apa semua tu lah. Masa zaman tu lah. Jadi masa tu saya tak tahu, Abang Rom pula suggestkan, "Jo, ni pick up reflect baru sampai ni, kita orang bawa masuk daripada US. Tukar." Saya pun tak tahu apa benda reflect ni, siap ada bateri lah. Tu saya jual balik tu. Tak puas hati lah. Macam tak faham. Bukan tak puas hati, tak faham. Dia orang racun sana, racun sini, kita orang tak tahu apa kan. Benda-benda tu lah. Okey, sekali lagi Jom. Ni dah buat Benmark 88 kot first album dia tu. Tu solo album 88 Bermak. Bermak ni album 88. Memang Joe main lah. Lepas tu the next year pula 89 ada satu lagi album Sang Bara apa nama dia. Itulah Najah. Itu Arwah baru dia masuk. Baru masuk. Sekali lagi, kenapa dia tukar nama daripada Benmak kepada Najah?
Itu kan masa zaman tu kan pihak apa kementerian suruh Nama tukar Melayu. lagu Melayu, nama Melayu. I see. Jangan pakai apa nama band orang putih. Bloodshed semua tukar nama sekejap kan. Tak tahu pula saya. Ada beberapa, ya. Tak salah, saya dah lupa apa nama dia. Naja tu maksudnya apa? Najak tu ular. Naja. Yelah, ular. Itu bukan saya punya projek tu. Dia orang lah. Ni Amy, Arwah, Jeff kan. Itu yang saya cakap, dia orang suruh saya session dia. Dia dribble pandai dia buat. Lepas tu dia pula suruh saya bergambar sekali. Cute lagi masa tu. Sekali lah. Lepas tu tahun 90 dia orang ada satu album lagi, Naja. Apa album tu lah? Naja. Lepas tu Asmara tu yang Jahanam tu. Kenapa? Sebab saya dah mula memandai-mandai. Maksud? Masa tu saya dah pergi Singapura. Mr. James ni bawa saya pergi Singapura, beli FX apa semua kan, sound lah. Jadi saya cuba buat eksperimen album tu. Saya mixing sendiri, saya apa semua. Last drum tak dengar apa semua kan. Kira saya punya kendak, gitar je dengar. Tapi saya puas hati lah. Saya punya lagu susun semua. Lagu ni lah, Asmara. Masa tu dah ada macam apa ni arpeggio. Saya dah main lah zaman tu. Semua memang technical gitar je. Tapi memang mixing fail lah. Saya punya kendak lah. Saya balance. Tu yang masa tu engineer Ron ke siapa? Ron Zairi Arifin. Semua tak berani lah kacau. Bila saya buat kerja, saya nak semua. Saya nak balance lah. Lalas bila dah jadi kaset tu kan, apa benda aku buat Asmara. Tapi okey lah. Lagu-lagu siapa bikin? Semua lagu saya buat. Tu Bermak tak ada komposer. Semua sendiri saya buat. Daripada album pertama, kedua, ketiga. Semua. Semua kita orang lah. Macam juara. Sayonara. Apa Cinta Sayonara, Tangisan Sayonara. Ingat tak? Ya. Itu semua Ju bikin lah. Itu Jeb punya lagu tu, Tangisan Sayonara. Dia orang lah. Yang lagu hit tu apa? Secebis Bunga Pesona tu masa zaman tu. Naja tu Bunga Pesona tu. Bunga Pesona pun saya suka solo tu. Ni yang masa ni lah dia orang bagi tahu saya. Abang Mi lah, PR lah, dia cakap, "Jo, Arwah M. Syarif dia minat betul lah solo masa Naja ni kan." Tu yang Arwah panggil saya session album Zurah tu. Saya session saya pun macam ikut je masa tu lah. Saya masa tu umur saya 24 lah 24. Saya ikut je dia orang ni. Dia orang kan dah senior kan. Dia orang dah faham pasal industri, pasal recording studio, audio apa semua kan. Jadi macam Arwah M. Syarif tu dia cakap, "Jo, session album abang lah." Zurah masa tu Zurah bukan 60-an lah. Saya ada main beberapa lagu macam tu. Saya pun tak macam pergi studio tu masa kat Buti tu. Saya pergi, saya cocok, cek sound, main solo macam tu. Lepas tu balik. Saya macam dalam mimpi, pergi balik. Pergi studio, bagi apa yang ada, balik. Lupa dah lagu tu. Saya tak ambil pot lah. Lepas tu bila dengar kat radio, lagu ni macam aku pernah dengar. Siapa sebab main? Saya nak benda yang tak settle ni, problem saya ni. Itu tadi tu. Benda celaka tu. Inway tu. Itu album mana? Trilogy. Rising Force. Macam ni kan. Yang Eclipse ni album tu kan Bedroom Eyes tu. Dia punya picking, dia punya apa ni, detail, dia faham tau. Itu yang saya kaji. Rahsia dia ialah rahsia ni lah.
Dia punya petik. Dia nak ambil up ke down ke, lepas tu ada note tu dia kena petik note tu. Tu yang kan macam Iwi cakap kan. Setiap note dia mesti petik. Dia mesti petik lah. Tu yang saya cakap memang dahsyat lah. Memang saya cakap macam mana aku nak dapat ni. Tu yang saya tak sedar tu. Sampai sakit saya. Sakit macam mana je? Sakit saya boleh cakap sakit sesat lah. Bini Pan pun cakap. Saya cakap Man, aku dah tak boleh main gitar Man. Kidal kan. Rupanya dia pun kena juga. Bini Man cakap kan. Dia cakap alah Man, Kidal pun sama juga Jo. Dia kena juga sakit kampung. Kan. Bila benda ni macam sesat dah. Kita tak ada guru, kita tak ada sekolah. Benda ni kan rahsia, sistem, format. Pembelajaran ni kan format, satu sistem, format. Jadi kita tak ada cikgu ataupun ikon. Benda tu yang jadi sesat. Kita cari sendiri. Sebab apa sesat? Kita membazir masa tu, satu hari tu terlampau lama. Tu yang mental jadi short tu. Sebab terlampau lama. Kan pembelajaran ni dia ada jadual dia. Dia ada partition dia ada slot-slot dia. Ya. Kita tak boleh terlampau lama. Bila terlampau lama, kau punya makan tak betul, tak jaga, kau punya kebersihan tak jaga masa tu, rokok semua kuat. Jadi benda tu urat saraf kita punya kesihatan semua habis lah. Efek otak. Lah. Ini sekitar umur berapa je? Masa tu 90 lah tu. Dalam 90 tu. Jadi saya balik kampung berubat tu. Saya berubat. Berapa lama? 2 tahun juga tu. Bila berubat tu maksudnya apa? Macam mana caranya? Itu saya cakap. Bila berubat tu dia maksudnya sebenarnya balik pada asas untuk kita belajar. Ikut macam sekolah ada jadual. Kalau kata kau nak study ni berapa jam, bila time dia. Okey, time subuh katalah kau nak keluarkan peluh ke, nak solat ke apa ke, kena ikutlah jadual rutin harian tu. Dia tak boleh melampau benda ni 24 jam dengan ekstrim terlampau fanatik sangat. Tu yang short tu. Jadi 2 tahun adik saya pula beli video. Masa tu zaman tu dah ada video VHS. Lesson. Mamsin punya video, Paul Gilbert punya video, Steve Vai punya video, semua lesson. Masa tu lah saya dah start balik belajar. Maknanya belajar yang betul, cikgu yang betul. Berguru dengan video tu. Start tu saya dah mula praktis. Tapi kelebihan saya dah mahir. Mahir dari segi? Mahir, jari saya dah mahir. Sebab saya memang dah praktis lah. Jadi bila saya nampak video tu, saya ikut senang lah. Masa zaman Paul Gilbert datang, lagu apa semua, saya copy selamba lah. Senang orang order cakap, Jo ada klinik, ni ada klinik. Okay, aku masa tu kat JB semua lah. Saya buat kelas apa semua. Klinik dia orang cakap, okay kau kena main Steve Vai 1, Satriani 1, Petrucci 1, Mamsin 1. Tu saya ambil semua lagu-lagu dia orang, kita buat kelas. Masa saya bertiga je. Saya dah start instrumental lah. Lepas tu bila saya pindah sini, tu yang saya terus instrumental sana, instrumental sini. Itu yang masa tu saya kena kutuk tu. Kenapa nak jadi Mamsin lah apa. Tu yang orang tak faham tu. Bila orang kutuk saya lagi suka. Saya dengar je, ada studio tu, ini kutuk aku ni. Saya besok bawa gitar, saya pergi studio tu. Lalu jadi member. Kau nak tunjuk, aku tunjuk lah macam mana Steve Vai, macam mana Mamsin. Kau tunjuk lah kan. Macam tu masa tu. Jadi bila dah kenal tu jadi kawan. Jadi bila kawan, silaturahim rezeki, alhamdulillah. Sampai sekarang dah banyak kawan. Ini peristiwa ni berlaku selepas solo album tu lah. Masa solo tu sendiri. Masa tengah rekod buat solo tu. Terpaksa break sekejap daripada balik kampung tu. 2 tahun. Dia tak 2 tahun, tapi saya kena merawat selama 2 tahun sebenarnya. Saya macam Man tu, Kidal tu, saya punya tempat check saya punya level lah. Maksud? Man Kidal. Sebab saya tengok dia yang terdekat. Orang lain tak sampai. Dia masuk gitaris lain tak apa. Dia masuk dah di KL dah kan? Dia dah memang sibuk lah. Dia memang laku lah zaman tu. Memang emas lah dia. Kidal adalah tempat untuk saya check level. Saya cakap, Man, aku tak boleh main lah. Kau ni dah tak boleh main ni, kau 2 tahun ni apa kan.
Jadi saya tengok dia lah. Saya tengok dia apa yang dia punya lebih yang saya boleh Pinjam. Ambil. bukan boleh pinjam, saya boleh Rembat. saya boleh pukul dia balik. Kat situ lah. Aku cakap, dah tak jauh dah. Macam tu lah. Dia yang cakap tak jauh ke sendiri? Saya kita tak boleh cakap. Mana boleh kita cakap. Kan marah dia. Ya, betul. Sudahlah Man, kau ngasih itu je kan. Macam tu lah. Jadi benda tu yang saya dapat, dia buat rujuk. Dia tu saya punya check lah label. Jadi dia masih kat sini lagi. Jadi apa yang saya ada tu saya dah tahu. Maknanya dia tengah memanjat. Label tu dia tengah memanjat. Saya dah belasah. Tapi tu saya cakap, benda ni kita sendiri tau. Jadi saya pun saya buat apa yang saya tahu dan saya faham seadanya. Masa tu belum 100% saya faham lagi dia punya setting, dia punya cara mix apa benda ni, level apa semua kan, EQ kan. Jadi benda ni yang saya betul-betul dia sampai, dia masuk, apa yang saya nampak masa Mamsin turun. Masa konsert dia yang dekat PJRM tu. Kan kita orang, saya Kidal, RYD dapat jadi dia punya duta, jual tiket. Masa tu saya tengok memang saya dah faham dia orang sebenarnya benda ni. Tu yang saya dah study semua. Saya panggil member saya buat study apa yang dia orang, Mamsin punya setting apa semua, kenapa dia buat macam ni, kenapa dia buat Sheraton, kenapa ni, kenapa level dia habis. Tengok app boleh tengok level delay semua habis, chorus punya level semua habis. Dia nak kantun tu apa semua tu saya check dengan member saya lah. Cakap, Rang, kenapa label dia ni habis lah? Semua habis. Tu saya cakap, gila lah. Lepas tu dia ada Sheraton apa semua dia punya input output apa semua dia pakai. Jadi ni lah dia punya sound. Macam contoh dia main delay kan. Saya tutup delay. Bila saya switch disc tadi, dia punya drive tadi, dia tak perasan tau. Dia tak melompat, macam ketara sangat, dia tak melompat. Benda tu lah saya study. Tapi bila saya tengok dia punya konsert tu, ya Allah, dah macam Ferrari tekan minyak macam lain dia punya keyboard E-flat dia tu bergegar satu hall tu. Benda tu yang saya nak. Jadi benda tu sekarang mungkin saya boleh cakap saya ada 80% lah. Kalau nak betul 100%, saya kena jumpa dia. Saya kena jumpa dia. Pasal benda ni semua kita kena tahu lah. Benda ni semua berada pada dia ataupun pada technician engineer dia. Dia sekali lah. Dia study. Benda ni study. Sebab dulu time dia Alcatraz, time dia album yang lain, dia pun sama juga buat eksperimen. Dia pakai rack tu lah, pakai ni kan. Tapi yang sekarang saya tengok memang ni lah. Jadi yang saya study, dia saja yang ada sistem ni. Sebab permainan dia macam gitu. Tak ada gitaris pada lain. Benda ni dia je yang buat. Tapi saya tahu, saya dapat rasa yang dia pun ambil daripada Blackmore. Dia banyak ambil Blackmore. Macam padahal dia tak mengaku. Tak, dia mengaku. Memang influence dia memang Blackmore. Tengok dia sebenarnya ada pakai dua booster tau, dua drive tapi bunyi dia macam kering, macam tak ada booster. Benda tu yang saya study daripada dulu tu. Tu saya cakap benda ni dia macam ni kan. Bunyi yang saya nak cakap macam mana sound tu, kristal lah. Dia orang cakap kristal. Dia macam jelas jelas dia melenting. Bunyi kayu, bunyi metal, bunyi tu. Benda tu yang dia orang jaga, kualiti tu, tradisional tu. Dia bukannya sound transistor, sound kan. Bila benda ni menggunakan M yang banyak, dia dah tak kacau. Dia lagi sedap. Tu yang bunyi macam Ferrari, enjin Ferrari tu. Itu satu hal. Dia punya karakter, movement dia punya apa, dia punya pembawa, dia punya knowledge, apa semua dah. Semua saya study. Persona dia tu dia punya persona. Pasal benda tu semua knowledge. Dia punya kepahaman tentang apa dia punya hidup tu daripada keturunan dia. Itu yang saya cakap
Benda tu kena ada sekolah, kena ada cikgu, kena ada ikon. Pasal benda ni bukan main-main, inilah maruah bangsa. Kalau kau tak ada benda ni, macam mana bangsa lain nak tengok kau punya gerbang, kau punya lambang? Lu tahu Ferrari, lu tahu Lamborghini, tapi apa makna Ferrari, Lamborghini tu? Dia punya model, dia punya enjin. Sama juga benda ni. Kalau kita tahu ni Strat, lu tahu Strat, lepas tu orang bagi Les Paul, pun lu belasah juga Les Paul. Kenapa pula Mamsi tak pakai Les Paul? Nah, bukan kita cakap, Mamsi pun dia cakap bukan dia nak hina Les Paul, tapi ni lagi tinggi. Les Paul ni Mamsin in way kan. Dia tak cakap hina apa semua kan. Dia tak pernah menghina apa-apa barang kan. Tapi yang terbaik dia nak gunakan untuk dia punya format sistem dia punya knowledge tu, biar mata dunia tu nampak yang terbaik. Itu yang saya cakap, paling cantik, yang terbaik, yang sedap apa, dia lah. Pasal dia gitar, dia bukan lagu. Macam contoh okay, Black Sabbath, Whitesnake, Bon Jovi, itu konsep band ataupun lagu. Dia bukan lagu, dia memang gitar. Dia gitar. Dia macam, boleh saya cakap dia Blackmore. Blackmore pun dia separuh lagu, separuh gitar. Tapi Mamsi memang gitar. Gitar. Dia punya konsep macam Van Halen. Van Halen pun gitar, hero gitar. Itu yang saya nak. Bukan saya nak popular, saya nak jadi bagus. Saya nak macam itu. Kepahaman tu macam tu dia, macam Blackmore. Dia punya bunyi tu kan, dia macam tak ada bunyi distortion, tak ada bunyi drive tu. Macam bunyi tali, smooth je. Dia punya lancar. Dia punya apa nama, tuang bersih je. Memang dia bersih kan. Apa Mamsin punya permainan tu yang sewel tu. Gila, memang gila kalau nak ikut benda tu. Dia ada latar belakang klasikal, dan dia punya antara hero-hero dia Niccolo Paganini. Klasikal macam dia punya ni macam dia punya apa, macam sambal kita dia. Bukan macam kita kan, kita budaya kita kan orang Melayu, agama Islam. Macam kita hari-hari apa, selawat, nenek-nenek kita, mak kita selawat kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam dia pula, dia punya selawat tu, itulah dia Niccolo Paganini klasikal tu. Jadi benda tu dia dah masuk kepala, macam kita dengar The Messiah juga kan. Jadi dia punya selawat tu yang dia bawa dengan teknologi ni. Dia menggunakan teknologi tu untuk bawa selawat tu. Itu yang dia orang apa orang cakap, macam kita nampak dia berdakwah. Itu yang saya cakap, benda tu kena faham. Jadi yang klasikal tu sebenarnya dia punya keturunan, dia punya selawat, dia punya memang darah daging dia. Memang keturunan dia bawa dia, dalam darah agama dia. Macam kita bukan keturunan dia. Bukan. Tapi kita nak ambil dia punya format ataupun ilmu teknologi tu untuk kita bawa kita punya selawat pula. Tu yang saya buat Masuk Johor tu. Ya, saya nak tanya pasal tu juga. Itu yang saya dapat. Ghazal ni influence. Saya nak masuk dalam masyarakat kita ni, apa benda tu dalam kita punya apa yang saya tahu tentang teknologi, tentang format Mamsin semua kan. Benda tu yang saya buat dalam Masuk Johor. Jadi benda tu yang menggunakan M yang banyak, apa tu, dengan bunyi yang macam Mamsin, tapi yang saya cakap lah, dia punya apa, contents tu selawat tu. Faham. Betul, kita yang punya saya dapat Masuk Johor tu. Konten kita daripada darah daging keturunan darah kita daging, punya. Keturunan, yes. Tapi kita gunakan teknologi diorang tu untuk gabungkan. Yes. Jadi macam contoh kita pakai enjin Ferrari, tapi dia punya body, house dia macam tu lah. Ju seorang yang sangat teknikal, seorang yang sangat terperinci.
terperinci. Ui, susah nak susah nak hidup dengan pembawakan yang macam ni. Orang lain sukar nak faham kita, nak masuk dalam dunia kita, ya tak? Itulah dia. Itulah dia. Kan? Itu sebab saya cakap terang sebenarnya sepatutnya saya bukan susah lah. Sepatutnya saya tak macam ni. Maksud? Yalah, saya boleh cakap terus terang lah. Saya susah. Maknanya saya nak besarkan anak. Saya terpaksa cari nafkah saya. Terpaksalah nak cari beras, bayar bil apa semua, sampai saya tak ada transport. Tapi itulah saya cakap, bila orang tengok saya punya style, profile saya tengok, orang tengok, oh ni kurang-kurang Joe mesti ada Ferrari ni sebiji kan. Tapi tu saya cakap, kita tak boleh cakap kita susah. Maknanya kita bersyukur. Macam saya tak pernah cakap aku susah lah. Tapi bila orang tanya, kau buat apa Joe, apa semua kan, saya cakap terus terang lah, saya tak lengkap, saya tak ada lambang tu, saya tak ada apa. Tu sebab saya dapat masuk Johor tu satu step ataupun satu stage yang menyelamatkan saya. Masuk Johor tu. Menyelamatkan macam mana tu? Okey, saya sebenarnya tak ada identiti tau. Kalau orang tengok saya, ni bukan budaya kita, Mamsin lah apa. Lepas tu saya punya sejarah, saya punya album Bermak, Najah, Jasatlia, dia tak boleh tak boleh cover saya punya hidup. Cover dari segi tak boleh menampung, tak boleh cara hidup. Cara hidup. Maksudnya dia tak boleh menyelamatkan maruah saya. Saya, family, saya punya saudara, kerabat saya, dia tak boleh. Sebab benda tu dalam kategori hiburan. Hiburan ni yang saya cakap yang masalah dalam industri kita ni. Sebab apa tau? Sebab dia hiburan. Hiburan ni pula benda tu dibuat-buat untuk menghiburkan orang. Macam yang saya ada ni, macam Masyur Johor tu, itulah kepahaman saya tentang apa yang orang barat buat. Macam contohlah kalau orang tanya, lu punya bangsa apa ada? Kan? Kalau kata barat bangsa, kita orang ada banyak. Kita orang ada Lamborghini, kita orang ada Ferrari, kita orang ada Fender, kita orang ada Malmsteen, kita orang ada Beatles. Kalau bangsa Malaysia, kalau sukan ada macam contoh Nicole David. Nicole David pun bukan orang Melayu. Okay, siapa kata? Lee Chong Wei pun bukan orang Melayu. Ni contoh lah kan. Jadi benda tu yang kita nak fahamkan masyarakat ni, kita tak mampu. Apa benda yang kita punya kan? Apa benda yang kita bangga, lambang kita. Macam contoh Hollywood ada banyak. Ada Inway, ada Whitesnake, ada Steve Vai. Memang bangsa aset dia. Itulah orang-orang yang pandai mengendali, mentadbir hidup ataupun mentadbir dunia tu dalam bidang masing-masing. Benda tu lah maksud saya. Faham. Dia bukan hiburan. Jadi bila kita bawah kategori hiburan, itu yang saya kaji. Kementerian, orang-orang politik, kementerian, dia tak nampak. Sebab dia hiburan. Level tu level yang bawah, hiburan. Sebab tu orang-orang yang veteran, artis-artis yang dulu ada sejarah, lagu-lagu popular, tapi dia sekarang dah, senang cakap, dah expired dah. Dia bukan kontrak lagi dengan EMI ke dengan Warner. Dia dah bukan artis. Dia punya kontrak tu berapa tahun je. Jadi dia tak bergiat lagi sebenarnya. Dia punya kerja tu dah tak bergiat. Dia dah tak menyanyi. Dia tak buat lagu lagi. Kalau zaman kita sign kontrak 3 tahun kan, company Cina tu, company kebanyakan tu Cina kan dulu kan. Dia suruh kita buat lagu. Jadi kita dibayar masa tu kan. Saya dapat belas ribu masa zaman tu. Jadi lagu dibayar royalty, MACP. Macam tu lah. Tapi yang sekarang ni, yang ada, kita punya veteran-veteran, dia nak dapat income tu daripada mana? Sebab royalty tu dah tak ada. Dia artis ke ataupun komposer? Semua lah yang dah expired tu. Kan semua dah buat kerja lain. Dia dah bukan dalam kontrak lagi. Macam Mak Saleh ni, macam contoh Blackmore, Mamsin, dia sampai sekarang dia kekal lagi berkarya. Jadi macam Mak Saleh ni, dia tak ada satu badan ataupun contoh dia ada satu wakil untuk pungut royalty dia. Tak. Dia sendiri. Macam contoh Inway. Dia buat signature dia dengan gitar dia, dengan dia strap, dia Dario, dengan pick up, Simon Duncan. Itu royalty dia. Dia yang buat, dia yang lawyer, dia yang company, dia yang apa. Jadi benda tu semua dia punya tangan. Dia punya sistem. Contoh macam Iron Maiden kan.
Dia buat dia punya CD, dia buat dia punya t-shirt, dia buat dia punya apa, semua bawah dia punya trademark company dia. Macam tu lah. Jadi kita kat sini tak ada yang macam tu. Kita bawah company orang. Jadi kita bila kita expired, kita dah tak kerja dengan company tu, itu yang kita tak ada ngadu, itu yang kerajaan pun macam fail. Aku nak tolong macam mana? Dia tak tahu. Tak faham. Tak nampak kan betul kan? Kerajaan tak nampak. Sebab yang meniaga zaman tu, zaman kita dulu, yang meniaga ialah company-company Cina, company-company besar ni. Kita bukan meniaga. Kita bekerja untuk dia. Jadi bila kontrak habis, kita bukan seni lagi. Tu maksud saya. Jadi orang-orang yang penggiat seni tu yang saya cakap, yang bergiat sampai sekarang ni, yang hari-hari praktis, hari-hari rutin, hari-hari apa mengajar apa, di hari-hari. Yang itu saya cakap, kena kenal dulu wakil-wakil industri kita, kena cari orang yang betul-betul bergiat untuk fahamkanlah apa sebenarnya industri ni, apa sebenarnya yang Hollywood buat. Macam kita porak ni lah, yang tadi kita cerita semua kan. Saya ingat dalam bab ni ada dua perkara sekurang-kurangnya. Satu adalah konten, pembekal konten, bahan, penghasil lagu, penghasil permainan, penghasil tu lah. Orang-orang penghasil ni, content provider ni, dia mesti jiwa dia mesti bagi dalam dunia dia tu. Jadi bila dia bikin lagu dia lagu yang terbaik yang dia bikin. Bila dia rakam lagu, rakaman dia, permainan dia baik, dia punya teknologi baik, dia punya rakaman baik, segalanya dia bagi mesti baik. Sebab apa? Dia akan dinilai atau dihukum dengan apa yang dihasilkan. Okey, golongan macam ni memang nombor satu lah patutnya, tertinggi sekali. Lepas tu dia ada golongan kedua, orang yang meniagakan orang ni punya bahan. Jadi kehidupan dua-dua puak ni mesti saling perlu memerlukan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ni yang kita tak ada. Anda yang belum subscribe lagi, saya harap sudilah hendaknya anda subscribe agar menjadi pendorong untuk saya meneruskan menjalinkan hubungan rambang. Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah pengalaman yang mendewasakan.